Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Suara Media bersama aku Kai. Macam biasa aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Jadi kali ni aku nak buat review dua game. Game di antara JDT melawan Penang dan game UiTM melawan JDT. First game JDT melawan Penang. JDT turunkan set player yang lebih kurang samalah macam perlawanan Piala Subangsih melawan Kedah sebelum ni. Player Penang pula jujurnya memang aku tak berapa nak kenal lah. Biasalah kan, tim baru naik daripada Liga Perdana, so kita pun tak berapa nak familiar lah. Tapi ada juga player Penang yang aku kenal. First yang aku kenal Sam Somerville, goalkeeper Penang ni. Sebelum ni dia ex-player JDT 2. Dan right back Penang, Quanten Cheng. Dulu dia dapat call up untuk main Sukan C. Dan aku juga tahulah nama coach Penang ni, iaitu Jurgen Klopp Liverpool. Bukan Jurgen Klopp Liverpool. Kita ada Thomas Tuchel. Sebelum ni pasukan Penang pakai jurulatih tempatan Manzur Azwira, dan Manzur Azwira ni sebenarnya yang berjaya bantu Penang naik ke Liga Super. Tapi disebabkan coach Manzur Azwira ni tak ada CJ ke jurulatihan Grade A, dia digantikan dengan Thomas Tuchel ni. Untuk game JDT vs Penang ni, aku boleh cakap ini game yang fight lah. Tak macam game Piala Subangsih sebelum ni. Aku pun tak faham lah kenapa Kedah tak dapat nak fight dengan JDT. Padahal set player Kedah pun power-power juga. Penang ni set player dia daripada set player Liga Perdana kot, tapi dapat juga fight dengan pasukan JDT. Sampaikan masa first half, JDT memang pressure gila lah. Kita nampak muka Mora pressure. Nakso Ingsa pun yang biasanya kita nampak dia cool je lah, tapi dalam game ni dia memang pressure dan baran lah, sampai menyiku-nyiku dan gaduh-gaduh lah dengan player Penang. Penang masa first half memang pressure lah, terutama dekat bahagian center midfield JDT. Diorang tahu Nakso, Afiq dengan Leandro ni memang bahaya, so diorang memang jaga betul-betul lah dekat center midfield ni supaya tiga player ni tak boleh buat something dan hulur bola dekat bahagian attacking JDT. Tapi selaku juara Liga Super 7 tahun berturut-turut, kita boleh nampak pengalaman membezakan dua pasukan ni. So dengan pengalaman dan fitness player yang baik, JDT stick je dengan diorang punya gameplay, attack and sampai masa dapat juga skor. Pada minit ke-80, Sam Somerville buat kesilapan, jatuhkan Cabrera dalam kotak penalti. Seterusnya Leandro angkat penalti tu dan skor first goal untuk JDT. Dan penalti ni menjadi turning point lah dalam game ni. Sebabnya lepas first goal JDT, Penang try main open play lah. Diorang try untuk attack JDT untuk dapatkan gol penyamaan, tapi malangnya time diorang tengah try untuk attack tu, JDT buat counter attack balik untuk skor second goal, dan Fernando skor second goal tu. Untuk prestasi Fernando ni pula, aku memang suka lah nak sentuh prestasi dia. Walaupun sekarang ni lepas 2 game dia dapat 1 assist 1 gol, tapi pada aku dia memang tak sesuai lah untuk bermain dalam taktikal JDT. Sebabnya Diogo sebelum ni dah set benchmark yang tinggi lah sebagai seorang striker import JDT. Jadi pada aku Fernando ni tak dapat capai benchmark tersebut. So JDT menang 2-0 dalam perlawanan yang fight dan agak pressure. Pada aku perlawanan macam ni sepatutnya ganti perlawanan Piala Subangsih hari tu. Tibulah sikit nak tengok sebab dia perlawanan yang besar kan, Piala Subangsih merebut 1 piala kot. Perlu perlawanan yang fight dan sedap nak tengok ah. Okey, settle lawan Penang. 2 game JDT main dekat Stadium Sultan Ibrahim di Johor. Game ketiga JDT bermain di UiTM Shah Alam melawan budak-budak universiti. Untuk game ni JDT menunjukkan yang diorang mempunyai squad depth yang baik ah. Sebab game kali ni diorang buat pertukaran pemain yang agak banyak jugalah. Aku expect Mauricio tidak diturunkan dalam perlawanan ni sebab sebelum ni masa lawan Penang dia mengalami injury yang teruk ah. Benjol kepala dia sebab bertembung dengan player Penang. Tapi sebaliknya yang berlaku, bukan Mauricio yang digantikan dalam game melawan UiTM ni, tapi Aidil pula yang direhatkan dan tepatnya digantikan dengan Adam Nur Azlin. Lepas tu bahagian tengah ada Nakso, ada Nazmi, ada Safiq Rahim, dan bahagian attacking macam biasa masih menggunakan Fernando, Safawi, lepas tu Cabrera. Kalau game musim lepas lawan UiTM, JDT struggle untuk menang. Diorang hanya menang tipis 2-1 je melawan UiTM di Stadium Sultan Ibrahim. Tapi dalam game ni JDT tak ada masalah lah untuk menewaskan budak-budak UiTM ni. Walaupun menurunkan set player yang berbeza, tapi gameplay yang sama ditunjukkan oleh pemain-pemain JDT ni. Cuma di awal-awal perlawanan kita dikejutkanlah dengan injury yang berlaku terhadap Safawi Rashid. Kita nampak dia jatuh dan kakinya terlipat, dan Safawi pun masa dia dikeluarkan tu menunjukkan muka yang agak resah lah, menangis member tu. Kita sebagai penyokong pun risau jugalah dengan keadaan Safawi ni, sebabnya dia merupakan player penting dalam skuad Harimau Malaya. Macam kita tahu Malaysia akan bermain dalam kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia pada bulan Jun nanti. So kalau dapat berita buruk pasal injuri Safawi ni agak meresahkan penyokong Malaysia jugalah. Dah lah Sumare hilang dari radar, lepas tu Safawi pula tak ada. Risau bai. Tapi kalau Tan Chee Ho mencari backup kepada Safawi dan Sumareh ni, aku harap Tan Chee Ho nampaklah budak ni, Arif Aiman. Lepas dia gantikan Safawi, first ball dan gerakan dia gelecek-gelecek player UiTM ni dan skor first goal untuk JDT. Lepas tu aku suka tengok Arif Aiman ni punya first touch. Jaranglah kita tengok bola tak melekat dekat kaki.
Mostly hantaran-hantaran yang dia dapat, first touch dia bola melekat dekat kaki. Body pun okey, ada speed, boleh dribble, set player yang baiklah untuk main di bahagian sayap. Second goal daripada Cabrera 5 minit selepas Arif Aiman tadi skor. Walaupun main dalam keadaan hujan yang lebat, JDT dapat jugalah build up dia punya gameplay dan skor. Untuk match lawan UiTM ni, Mora nampak relax sikit lah. Tak macam lawan Penang sebelum ni, dia nampak agak pressure. Second half, JDT dah start lah main tukar-tukar player. Masukkan Ramadan, seorang lagi prospek winger yang boleh dipanggil oleh Tan Cheng Ho untuk mewakili Malaysia. Suka juga aku nak cakap pasal Fernando, striker import JDT ni. Pada aku, Fernando ni memang tak function lah. Kalau macam ni gaya dia main, elok Mora masukkan striker-striker tempatan kita macam Syafiq Ahmad dengan Hazwan Bakri tu. Ada jugalah faedahnya dia orang masuk. Dan akhirnya Mora gantikan jugalah Fernando ni, tapi bukan dengan player tempatan kita, tapi gantikan dengan striker import baru JDT, Bekson da Silva. Dalam tempoh 15 ke 20 minit dia main ni, pada aku Bekson ni sesuai lah untuk menggantikan Diogo. Gameplay dia pun lebih kurang dengan Diogo, boleh dribble, ada body, bantu juga bahagian bawah untuk build up game. Dan akhirnya Bekson ni dapat juga skor dalam perlawanan pertama dia bersama dengan JDT. Pada aku kehadiran Bekson dan performance yang ditunjukkan ni, dikira dah tutup peluang Fernando lah. Mungkin lepas ni Fernando akan diturunkan pangkat main dekat JDT 2. Dan yang lagi sedihnya, ni juga akan menutup peluang striker-striker tempatan kita, Syafiq Ahmad dengan Hazwan Bakri lah. Lepas tu, aku suka juga bila Syamil Kuti dimasukkan, sebabnya player ni juga merupakan player penting dalam skuad Harimau Malaya. So, bila diturunkan, dia pula dapat skor. Dan aku rasa ini sesuatu yang positif lah. At least dapat dah bagi Tan Cheng Ho lega sikit. Bila player-player harapan dia dapat minit perlawanan dan dapat skor pula tu. So, 4-0 menewaskan UiTM. UiTM dalam game ni memang jadi pasukan sparring lah. Pasukan training JDT je. Coach UiTM, Frank Bernard, memang garu kepala lah. Aku rasa dia pun bakal direhatkan ni. Macam coach dekat tim Pantai Timur tu. Sebabnya Frank Bernard ni dah kalah 3 game berturut-turut. Persamaan 2 game ni, JDT lawan Penang dengan UiTM lawan JDT ni, aku rasa kedua-dua tim ni main open game. Bukan sit back, serap je serangan JDT, lepas tu buat counter attack macam perlawanan Kedah sebelum ni. Aku asyik nak bantai Kedah je ni. Aku bukan nak bantai Kedah, tapi sebab aku tak puas hati, perlawanan tu perlawanan merebut piala, tapi game tu tak fight-fight. Itu yang aku tak puas hati sebenarnya. Sebabnya Penang dengan UiTM ni membuktikan yang diorang juga boleh fight-fight dengan JDT dan memberi pressure lah kepada JDT. Walaupun kalah, tapi still bagi pressure dan memberikan masalah kepada JDT. Itu saja pendapat peribadi aku pasal 2 game ni. Aku bukannya bijak sangat nak cerita pasal taktikal ni. Bab taktikal ke, formasi ke, kita serahkan kepada yang pakar. Kita cerita highlight dan situasi dalam game tu je. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.